أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita direzekikan dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung perbahasan kita berkenaan dengan bicara yang didatangkan oleh Imam Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi berkenaan dengan kitab Al-Waraqat. Okey, dalam pertemuan sebelum ini kita telah pun membicarakan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan isu masjid, dan antara perkara yang saya nak sentuh pada hari ini iaitu berkenaan dengan hukum berjual beli dalam masjid. Kalau kita lihat di dalam masalah yang ke-31, Syekh Idris Al-Marbawi menjelaskan bahawa berjual beli itu adalah haram di dalam masjid. Qala Syekh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf bisanadina ilaihi rahimahullahu azza wa jal 31, masalah mendedahkan jualan di dalam masjid apa hukumnya? Al-jawab, telah berkata ulama, dengan hadis yang di dalam masalah 28 itu menunjukkan haram berakad jual beli di dalam masjid, maka disebut di sini bahawa ia adalah haram. Cuma Syekh Idris Al-Marbawi tak sebut di sini beliau ambil daripada kitab mana, untuk kita dapat rujuk teks asal dalam bahasa Arabnya. Maka mendedahkan jualan di dalamnya itu, maksudnya dalam masjid itu, lebih-lebih lagi haramnya dengan tiada khilaf. Dengan tiada khilaf. Maknanya masalah ni adalah secara ijma' benda itu diharamkan oleh syarak. Kita buka kedai dalam masjid, ada pula kedai dalam masjid. Kerana menghinakan masjid. Kenapa jadi haram? Kerana menghinakan masjid dan menyempitkan orang beribadah. Dah kalau ada kedai, elok-elok tempat ruang untuk solat sebesar itu, dia jadi sikit dengan sebab dah ada tempat yang sudah jadi kedai dalam masjid. Okey, jadi pengharaman ini kerana menghinakan masjid dan menyempitkan orang beribadah dan mengambil tempat ibadah seramai dengan zalim. Ibadah seramai, tempat ibadah seramai. Saya fahamnya tempat ibadah orang ramai. Masuk di sini tempat ibadah orang ramai. Moga-moga itu yang dimaksudkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Seramai la'allahu arada orang ramai. Maksud dia tempat ibadah orang ramai, milik orang ramai, dah jadi diambil sebagai tempat dia punya niaga pula secara peribadi secara zalim. Jadi daripada sini Syekh Idris menyatakan bahawa perkara itu haram, buka kedai dalam masjid adalah haram, dan disebut pula ianya adalah secara tanpa khilaf. Cuma bila kita rujuk balik dalam kenyataan mazhab kita, mazhab Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, saya cuba cari tadi setakat yang saya jumpa dalam Bughnil Muhtaj, dalam Majmu', dalam beberapa kitab yang lain, dalam mazhab kita ada dua pendapat isu berjual beli dalam masjid. Pendapat yang paling kuat mengatakan makruh, pendapat yang kedua harus berjual beli dalam masjid. Bukan haram, makruh dan juga jaiz. Jadi maknanya mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, memahami bahawa larangan Nabi SAW, jazakumullah khairan, larangan Nabi daripada kita berjual beli dalam masjid, larangan itu difahami oleh mazhab kita bahawa ini adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Okey, siapa yang nak catat? Untuk catatan lah, saya datangkan di sini kenyataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu fil Majmu',
Siapa nak catat, catat Tak nak catat, tak apa, dengar je. Tukrahul khusumah fil masjid. Tukrahul khusumatu fil masjid. Wa raf'u sawti fihi. Tukrahu al khusumatu fil masjid wa raf'u sawti fihi. Wa nashdu ad-dallah wa nashdu ad-dallah wa kaza al-bay'u wasyira'u wal ijaratu wa nahwuha minal uqud. Okey, ulang sekali lagi. Tukrahul khusumatu fil masjidi wa raf'u sawti fihi wa nashdu ad-dallati wa kadza al-bay'u wasyira'u wal ijaratu wa nahwuha minal uqudi. Tambahan seterusnya, hadza huwa as-sahihu al-mashhur. Hadza huwa as-sahihu al-mashhur. Hadza huwa as-sahih al-mashhur وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء. Saya ulang sekali lagi. Tukrahul khusumatu fil masjidi wa raf'u sawti fihi wa nashdu ad-dallati wa kadza al-bay'u wash-shira'u wal ijaratu wa nahwuha min al-uqudi. Hadza huwa as-sahih. Hadza huwa as-sahih al-mashhur. وللشافعي قول ضعيف وللشافعي بالراحة عليه. وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء. Okey. Jadi kalau kita lihat kenyataan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Majmu', ini antaranya, kalau kita buka Al-Majmu', banyak tempat juga Imam Rabi sentuh isu jual beli dalam masjid ni. Ini antaranya. Makruh kita bergaduh dalam masjid. Puasa orang tu nak suruh kita bergaduh, kita kata jangan. Nak bertekak lah, maksud dia nak bergocoh, nak bertengkar dalam masjid, makruh. Luar masjid mubah, tak juga. Maknanya cuma masjid atas dasar dia adalah masjid, tempat yang mulia begitu, tak sesuai untuk jadikan tempat perbalahan. Makruh kita bertelagah dalam masjid, mengangkat suara dalam masjid, meninggikan suara dalam masjid. Kemudian makruh kita mencari barang dengan melaungkan suara. Siapa jumpa barang saya? Siapa jumpa barang saya? Saya tinggal barang sekian. Siapa jumpa barang saya dalam masjid? Okey, makruh. Kemudian disebut juga di sini, begitu juga jual, membeli dan juga berjual. Jual beli, begitu juga kalau kita ijarah, kita menyewa dalam masjid. Dan sebarang contoh-contoh lain yang termasuk dalam isu akad. Ada buat akad. Sebarang akad yang ada ijab dan qabul, maka makruh dibuat di dalam masjid. Inilah pandangan yang sahih, yang masyhur dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan kata Imam Nawawi lagi, di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i ada satu ucapan yang lemah, iaitu Imam Syafi'i berpendapat dengan pandangan yang seterusnya, tidak makruh berjual beli di dalam masjid. Jadi bila kita tengok balik dalam Mughnil Muhtaj apa semua, kita mendapati para ulama berpegang dengan pandangan bahawa makruh berjual beli di dalam masjid. Bahkan disebut lagi, isu ni kita akan timbul ketika perbahasan berkenaan dengan berjual beli sewaktu azan. Antaranya lah, sewaktu azan berkumandang pada hari Jumaat. Dibincangkan kalau jual beli itu dalam masjid macam mana pula? Haram tak? Jadi fuqaha kita berpendapat, kalau jual beli itu sewaktu azan berkumandang tu, jual beli berlaku dalam masjid, maka ianya tidak haram, cuma makruh.
makruh berjual beli. Maknanya lagi-lagi dahsyat lah. Imam orang tengah azan tu, masa tu kita buat jual beli. Ana ada jual sikit, tak nak beli tak? Ni azan tengah berkumandang. Tapi dua-dua dalam masjid. Ketika itu makruh makruh berjual beli dalam masjid. Dan disebut oleh fuqaha kita tak kira hari Jumaat ataupun bukan hari Jumaat. Alhamdulillah. Maknanya kenyataan Syekh Idris Marbawi ni agak muskil sebab beliau menyatakan tanpa khilaf. Saya berpendapat sebenarnya Syekh di sini menakalkan daripada kitab. Sebab beliau nakalkan daripada kitab tertentu, cuma beliau tak sebut siapa nama pengarang tu. Dalam kitab tu disebut ianya adalah haram. Sebab dalam masalah ni memang jumhur para ulama berpendapat makruh jual beli dalam masjid. Ada juga pendapat yang mengatakan haram. Contohnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang disebutnya antara Imam Syaukani sendiri berpendirian bahawa dia adalah haram. Maknanya mungkin Syekh Idris Marbawi sebenarnya menjawab atas dasar menterjemahkan sebahagian kitab yang beliau temui. Cuma kalau kita bincang balik dalam mazhab Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, berjual beli dalam mazhab Imam Syafi'i, hatta kalau dia ambil tempat sekalipun, secara zahir bila kita cuba cari, dia ni adalah makruh, bukan haram. Okey, makruh dan bukan haram. Pun begitu, bila sebut makruh ni bukan maksud dia kita nak galakkan lah. Alah makruh je kan, buatlah jual beli dalam masjid, tak apa, makruh je, tak haram. Mazhab kita ni mazhab Imam Syafi'i. Bukan itu tujuannya. Tujuannya kita nak beritahu kalau berlaku jual beli juga, dia tidak sampai ke tahap haram. Cuma kita bukanlah nak menggalakkan orang menjadikan masjid sebagai tempat jual beli. Dan bila sebut berjual beli dalam masjid, sama dalam bangunan masjid atau di luar masjid, tapi masih dalam pagar masjid. Masuk saja dalam pagar masjid, maka itu adalah kesemuanya merupakan masjid. Lepas tu kalau masjid nak diluaskan pun, dia akan ambil tempat sekitar dia yang masih dalam pagar. Sebab kesemua tanah itu diwakafkan untuk tujuan masjid. Jadi main wanita haid dah tak boleh masuk pagar. Kemudian kalau kita berjual beli tak boleh dalam pagar. Dalam bangunan apatah lagi kan? Kerana apa? Kerana kita sudah berada dalam masjid. Cuma kalau berlaku juga jual beli, apa pendapat mazhab Imam Syafi'i kita? Makruh berdasarkan pandangan yang kuat. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya saya nak sentuh sikit lagi berkenaan dengan bab yang telah kita bincangkan sebelum ini, babu majaa fil masjid alladhi ussisa ala at-taqwa. Babu majaa fil masjid alladhi ussisa ala at-taqwa. Kena beli baru ni. Dia dah mula rosak. Dia kena beli baru. Okey. Sekejap kuat, sekejap lemah. Dalam muka surat yang ke-12, iaitu pada masalah babu majaa fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa. Kita dah baca sebelum ni. Cuma saya nak sentuh sikit sebab dalam masalah ke-33 itu disebut berlaku khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan apakah sebenarnya maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang diasaskan, yang dibina atas dasar takwa semenjak daripada hari pertama masjid itu didirikan. Masjid itu masjid apa? Lalu berlaku khilaf. Ada yang kata Masjid Quba dan ada yang kata Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Idris sebut di sini, ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah masjid yang dibinakan, iaitu dibangunkan atas takwa itu sebagaimana tersebut di dalam Bukhari, iaitu dalam Sahih Bukhari, ialah Masjid Quba. Okey, di mana? Cuma masa kita baca baru ni saya tak dapat tahu dengan jelas. Lalu saya cuba cari. Rupanya yang dimaksudkan dengan dalam Sahih Bukhari itu adalah kisah yang didatangkan oleh seorang tabi'in, iaitu Urwah ibnu Zubair. Kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Urwah ibnu Zubair, tabi'in, seorang tabi'in, adik kepada Sayyidina Abdullah ibnu Zubair. Sayyidina Abdullah ibnu Zubair sahabat Nabi, adiknya tabi'in, iaitu Urwah ibnu Zubair. Dia tak sempat bertemu dengan Nabi. Lahir-lahir Nabi dah wafat. Jadi dalam Sahih Bukhari
daripada Sayyidina Urwah bin Zubair, hadisnya panjang, antaranya menceritakan kisah hijrah Rasulullah daripada Makkah ke Al-Madinah. Lalu di antaranya, kalau siapa nak catat boleh buat catatan ya. Falabisa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falabisa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Bani Amr ibn Auf. Falabisa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Bani Amr ibn Auf bid'a asyrata laylah. Bid'a asyrata laylah. Falabisa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Bani Amr ibn Auf bid'a asyrata laylatan. Wa ussisa al-masjidul ladzi ussisa 'ala taqwa. Di sini ada isu dia. Wa ussisa al-masjidu alladzi ussisa 'ala at-taqwa. Wa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Petikan ini didatangkan oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. Jadi kalau kita nak cari hadisnya panjang, antara yang disebutnya adalah falabisa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Bani Amr ibn Auf bid'a asyrata lailah wa ussisa al-masjidul ladzi ussisa 'ala taqwa wa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ada sambungan hadisnya lagi. Cuma yang kita nak ambil ni adalah petikan ini. Jadi disebut di sini ketika Nabi sampai ke Al-Madinah, Nabi telah tinggal lama di Bani Amr ibn Auf, iaitu di kawasan perkampungan Bani Amr ibn Auf. Di mana? Di Quba. Di Quba perkampungan Bani Amr ibn Auf itu terletak di Quba. Nabi telah berada di situ, disebut dalam hadis ini, berbelas-belas hari berbelas-belas hari Lalu diasaskan masjid yang telah diasaskan atas dasar taqwa, iaitu dibina Masjid Quba. Sepanjang Nabi berada belah-belah hari di perkampungan Bani Amr ibn Auf tersebut, telah dibina Masjid Quba dan Nabi SAW telah sembahyang di masjid tersebut. Kemudian sambungan hadis pada hari Jumaat, Nabi pun mula bertolak keluar daripada Quba, meneruskan perjalanan sehinggalah Nabi sampai ke lokasi masjid Nabi pada hari ini. Jadi ketika Nabi sampai pada Mekah, sampai di Madinah, Nabi berada di kawasan Quba, iaitu di perkampungan Bani Amr ibn Auf. Berapa lama? Dalam riwayat ini disebut berbelas-belas hari. Tak disebut dengan tepat berapa hari, tapi disebut bid'a asyrata lailatan. Maknanya berbelah-belah hari. Tak tahulah berapa hari saya tepat. Kemudian di situ Nabi telah membina Masjid Quba dan Nabi telah solat di masjid tersebut. Dan masjid itu dinamakan sebagai masjid yang telah diasaskan atas dasar taqwa. Jadi di sini kita tahulah bahawa yang menyebut kenyataan ini adalah tabi'in yang bernama Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Bukan daripada sabdaan Nabi, bukan daripada ucapan sahabat, tetapi dipetik daripada ucapan seorang tabi'in yang bernama Sayyidina Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tersebagaimana tersebut di dalam Bukhari, ialah Masjid Quba. Maknanya disebut oleh Imam Bukhari, tetapi kenyataan itu adalah kenyataan seorang tabi'in, iaitu Sayyidina Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Baik. Kemudian dalam hadis yang telah kita bicarakan sebelum ini, iaitu hadis yang berbunyi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala imtara rajulun. Imtara kalau ikut asal maknanya masyakka, dan itu yang terjemahkan oleh Syekh Idris Marbawi. Tapi maksud imtara di sini adalah tajadala. Asal makna imtara maksud dia syakka, tapi yang dimaksudkan dengan imtara dalam hadis ini adalah tajadala. Mereka telah berdebat, mereka telah berselisih pendapat, berbeza pendapat
dalam isu apakah dia masjid yang diasaskan oleh taqwa. Jadi hadis berbunyi imtara rajulun min bani Khudrah wa rajulun min bani Amr bin Auf fil masjid alladhi usisa ala taqwa. Jadi seorang lelaki daripada Bani Khumrah telah berjidal, telah berdebat dengan seorang lelaki daripada Bani Amr bin Auf, iaitu orang yang tinggal di kawasan Quba. Dari sudut apa mereka berbeza pendapat? Mereka berdebat dari sudut apakah sebenarnya masjid yang diasaskan atas rasa takwa yang disebut dalam Al-Quranul Karim. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi apakah masjid tersebut? Jadi kalimah imtara dalam hadis ini, walaupun Syekh Idris Al-Marbawi menterjemahkan dengan telah syak berdasarkan asal makna bahasa Arab, tapi kata para ulama maksud telah syak di sini bukan maksud dia tak pasti, tapi mereka berdebat. Orang ni berpendapat masjid adalah Masjid Quba, satu orang lagi berpendapat masjid adalah Masjid Nabi. Kemudian sambungan hadis last sekali, fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zalik faqal huwa hadha yani masjidahu. Lalu Nabi pun menjawab, masjid yang diasaskan atas rasa takwa adalah masjid ini, iaitu masjid baginda Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi kita hari ini. Kemudian disebut wa fi zalika, pada yang itu adalah khairun kasir. Pada yang itu, masa saya baca itu saya pun tak bertangkap apa maksud wa fi zalika khairun kasir. Bila kita cuba rujuk dalam kitab-kitab lain, maksud wa fi zalika ay wa fi masjid Quba khairun kasir. Maksud dia haza wa zalika. Haza maksudnya hazal masjid an-nabawi, wa zalika ay wa zalikal masjid wa huwa masjid Quba fihi khairun kasir. Jadi Nabi memuji dalam hadis ini Masjid Quba dengan menyatakan Masjid Quba itu ada banyak kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah, selesai kita laju-laju. Setengah jam jugalah kita nak menyelesaikan apa yang telah dibincangkan sebelum ni. Baik, kita masuk kepada masalah baru pada hari ini dalam tempoh setengah jam yang berbaki. Pada musalat yang ke-14, iaitu pada masalah yang ke-35. Isu apakah dia hakikat masjid yang diasaskan di atas dasar takwa. Masalah, Masjid Madinahkah yang dibangunkan atas takwa? Tertinggal huruf ta tu di atas kuah. Huruf ta kita tertinggal di situ Boleh tambah di atas dasar takwa Masjid Madinahkah yang dibangunkan atas takwa? Ya saudaraku, bertengkarlah dua orang daripada sahabat. Bertengkar di sini maksudnya berjidal, bukan bertumbuk. Bertengkarlah dua orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang manakah masjid yang didirikan atas takwa? Sebagaimana kata Tirmizi, faqala al-Khudri ay rajulun min bani Khudrah huwa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar huwa masjidu Quba. Jadi sahabat Nabi daripada Bani Khudrah berpendapat masjid yang dimaksudkan dengan masjid takwa itu adalah Masjid Nabi. Seorang sahabat Nabi lagi daripada Bani Amr bin Auf, daripada orang Quba, dia kata Masjid Quba lah, sebab dia pun kebetulannya orang Quba, orang kawasan tanah Quba. Artinya, maka kata seorang daripada Bani Eja tu macam Nabi silap sikit situ Maka kata seorang daripada Bani Khudrah, ialah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangunkan atas takwa itu. Dan kata seorang daripada Bani Amr bin Auf, buat apa Eja semua macam Nabi begitu Okeylah, titik tu tak perasan Dan kata seorang daripada Bani Amr bin Auf. Mikrofon ni macam marah sekejap ada, sekejap tak ada Cismah Yang lain, jadi sahabat Nabi yang seorang lagi tu kata apa? Ialah Masjid Quba. Masjid yang dimasukkan adalah Masjid Quba.
Di dalam hal yang demikian, pergilah keduanya berhukum pada Nabi SAW sebagaimana kata Tirmizi. Dah dua-dua bertelagah, tak tahu mana satu yang betul, maka mereka telah pergi kepada Rasulullah untuk meminta penjelasan. Maka datanglah keduanya akan fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zalik. Maka datanglah keduanya, dua sahabat Nabi tadi, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mentahqiqkan, pada nak minta mana satu yang benar, pada mentahqiqkan yang demikian itu, yakni mana-manakah ia masjid yang dibangunkan atas takwa, masjid Nabi ke masjid Quba. Apabila didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keduanya bertengkarkan yang demikian, ia pun bersabda, faqal huwa hadza, yakni masjidahu. Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ini. Maksudnya ketika Nabi sebut ucapan tu, Nabi dalam masjid baginda. Mereka berdua bertemu dengan Nabi di dalam masjid. Mana satu? Saudara yang ni lah. Ni. Maksudnya masjid yang sedang kita berada di dalamnya ini, iaitu masjid Nabi SAW. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam ialah ini, yakni masjidnya itulah yang didirikan atas taqwa. Wa fi dzalika khairun katsir, dan pada yang demikian itu kebajikan yang banyak. Maksud dia pada yang satu lagi, yang tu, masjid yang satu lagi itu, iaitu Masjid Quba, padanya ada kebajikan yang banyak. Maksud dia bukanlah Masjid Quba ni tak ada benda, ada fadilat dia. Tapi dalam hadis ini disebut bahawa Nabi SAW menyatakan masjid yang dimasukkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tersebut, masjid yang diasaskan atas taqwa adalah masjid Nabi SAW. Kata Abu Isa, hadza hadithun hasanun sahih. Telah berkata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Okey, maknanya kalau ikut dalam hadis ini, Nabi SAW telah memberikan jawapan bahawa maksud dalam masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, yang dimaksudkan dengan masjid itu adalah Masjid An-Nabi, Masjidun Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam masa yang sama, dalam Sahih Bukhari, tabi'in yang bernama Sayyidina Urwah Ibn Zubair menyatakan Nabi telah membina Masjid Quba, dan masjid itu adalah masjid yang diasaskan di atas dasar taqwa. Dikuatkan lagi dengan ucapan firman Allah SWT, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam kawasan masjid itu ada beberapa orang lelaki yang mereka ni gemar untuk bersuci, iaitu menggunakan air untuk beristinja, dan Allah suka kepada orang yang membersihkan diri. Jadi kalau ikut sebab nuzul apa semua, kuat pula bahawa masjid itu adalah Masjid Quba. Lalu masalah ni memang ulama beza pendapat, adakah ia Masjid Quba atau Masjid Nabi? Ada yang kata yang rajihnya Masjid Quba, dengan hadis Sahih Bukhari tadi, ditambahkan lagi dengan isu rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ada juga para ulama yang berpendapat masjid yang diasaskan atas dasar taqwa adalah Masjid Nabi, sebab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ni kuat, hasan sahih. Hadis ini jelas-jelas yang Nabi telah mengatakan masjid itu adalah Masjid Nabi, bukan Masjid Quba. Ada juga para ulama mengatakan sebenarnya kedua-duanya adalah masjid yang diasaskan di atas dasar taqwa. Sebab Masjid Nabi pun sewaktu dibina atas dasar kerana Allah, Masjid Quba pun dibina oleh Nabi atas dasar kerana Allah. Seakan-akan Masjid Quba tu dah tahu dah memang masjid tu diasaskan atas dasar taqwa. Cuma Nabi beritahu masjidku juga adalah diasaskan di atas dasar taqwa. Jadi dalam isu ini memang para ulama berbeza pendapat dalam memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang satu. Okey, 36, masalah Masjid Quba tidakkah dibangunkan atas taqwa?
Pak Aisyah Idris Nabawi bawa kita satu-satu. Lepas tu kitab ni seronoknya sebab dia memudahkan kita dan masalah-masalah yang didatangkan dalam kitab ni masalah yang memang penting untuk kita ketahui. Tidaklah didatangkan masalah yang begitu dalam, tetapi tidaklah terlalu santai. Maklumatnya agak berat juga. Maklumatnya agak berat. Macam contoh, kita tak pernah bincang dalam masyarakat kita mana satu masjid yang dibina atas dasar takwa. Tapi dalam kitab ni dibincangkan. Dan kalau kitab ini berjaya dibaca kepada masyarakat dengan had, dengan kadar yang sepatutnya, masyarakat kita boleh bertukar daripada masyarakat biasa kepada masyarakat yang alim. Disebabkan isi kitab di sini adalah isi yang tebal. Tak adalah sampai kita akan jumpa masyarakat yang mula bawa kita bahawa Tuhan ada dua. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu dia kata tak belajar bahasa Arab. Yang kita belajar bahasa Arab dengan masyayikh berdulu orang Arab, tak pernah berfikir yang Tuhan ni ada dua. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang tak belajar bahasa Arab saya pun tak tahu. Itu bercanggah dengan ijma' tu. Tu bahaya. Itu nampak jelas bahawa yang bercakap dia tidak belajar dengan masyayikh. Sebab buruk-buruk orang belajar dengan masyayikh pun tak terfikir dia nak kata Tuhan ada dua. Sebab dia telah diberikan penerangan yang baik tentang asas-asas agama. Yang itu seakan-akan tak tahulah belajar dengan siapa, Allah Alam dia keluar begitu. Sebab tu bahaya ustaz-ustaz yang begitu. Sebab tu antara benda yang perlu, yang kita nak sangat diruak ni adalah melahirkan murid-murid yang betul-betul mendalami ilmu daripada guru. Bukan menjadi penceramah di Malaysia yang tiba-tiba muncul daripada buluh. Daripada buluh. Buluh apa? Buluh perindu. Suara sedap, cakap elok, diangkat menjadi syekh. Bahaya. Ada tauliah tu yang bercakap tu. Dengannya ada tauliah berselangor. Wallahu a'lam. Bahaya. Moga-moga kita lah satu hari nanti yang akan menjadi orang yang dapat mempertahankan Islam biiznillah dengan ilmu yang kita pelajari daripada para guru. Okey. 36, masalah Masjid Quba tidakkah dibangunkan atas takwa? Kerana zahir hadis di dalam masalah 35 itu Nabi mengakukan masjidnya, iaitu Masjid An-Nabawi Asy-Syarif yang dibangunkan atas takwa. Jadi seakan-akan Masjid Quba bukan didirikan atas takwa. Sebab Nabi tak kata dua-dua sekali dibina atas dasar takwa. Tapi Nabi begitu, masjidku lah. Jadi seakan-akan masjid satu lagi, iaitu Masjid Quba, macamnya bukan didirikan pula atas dasar takwa. Al-jawab. Telah berkata ulama, adalah jawab Nabi itu, tiadalah menafikan Masjid Quba itu dua kali itu tu tiadalah menafikan Masjid Quba itu dibangunkan atas takwa. Jawapan Nabi tidaklah menunjukkan yang Masjid Quba bukan didirikan atas dasar takwa. Tetapi Masjid Nabi di Madinah itu lebih afdal. Dan ialah yang menunjukkan atas ketiadaan menafikan, dan adalah yang menunjukkan atas ketiadaan menafikan Masjid Quba itu dibangunkan atas takwa, kerana dengan sebenarnya mula-mula yang membangunkan dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Betul? Masjid yang mula-mula dibina oleh Nabi masjid mana? Masjid Quba. Kemudian dalam perjalanan Nabi singgah sembahyang Jumaat di Masjid Jumaah yang telah dibina oleh orang tempatan. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan, lalu Nabi membina masjid yang kedua, iaitu Masjid An-Nabawi Asy-Syarif bersama dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Masjid Quba, masjid yang dibina sendiri oleh Nabi. Tanah asalnya adalah tanah milik Kulsum. Seorang Ansari bernama Kulsum. Dan Nabi tinggal di dalam kawasan di rumah beliau. Di rumah beliau hari ini berada, kalau lokasinya berada bersebelahan dengan Masjid Quba pada hari ini. Okey. Jadi nak katakanlah masjid yang dibina oleh Nabi pun bukan atas takwa. Takkan begitu. Semestinya masjid Nabi juga dibina di atas takwa, sebab Nabi sendiri yang bina. Ini bukan masjid dirar ni. Ini masjid takwa yang dibina oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam masa yang sama, seakan-akan dalam pengarang nak sebut, Nabi jawab itu nak bagi tahunya betapa lebihnya masjid Nabi berbanding masjid yang lain. Betul lah. Banyak-banyak masjid yang paling afdal adalah
berlaku khilaf. Ada orang faham Masjidil Haram 100,000 semayang di Masjidil Haram, pahala satu solat di Masjidil Haram menyamai 100,000 di mana-mana masjid yang lain. Masjid Nabi pula 1,000. Satu semayang di Masjid Nabi bersamaan dengan 1,000 solat di masjid lain. Kemudian Masjid Al-Aqsa, satu solat kita semayang di Masjid Al-Aqsa seakan-akan kita telah semayang di 500 masjid lain. Masjid Gombak, satu semayang sama dengan masjid lain lah. Masjid Quba juga besar. Siapa yang semayang di Masjid Quba dapat pahala seperti menunaikan umrah. Maknanya bukan masjid biasa-biasa. Cuma masjid yang paling afdal sekali, orang ada yang kata Masjidil Haram dengan hadis tadi. Ada yang kata sebenarnya masjid yang paling afdal, paling banyak pahala adalah Masjid Nabi. Sebab walaupun pada asalnya Masjidil Haram paling banyak pahala, namun Nabi berdoa moga pahala di Madinah mengatasi satu kali ganda pahala di Mekah. Jadi 100,000 dengan doa Nabi, kata Syekh Husri, 100,000 itu bila ganda 2 jadi 200,000. 200,000 pula dalam masa yang sama Nabi telah mengatakan masjidku ini menyamai 1,000 masjid lain kali 1,000, jadi 2 juta. Itu kefahaman Syekh Husri lah 100,000 kali 2 kali 1,000, jadi berapa? 2 juta. Tak saya 2 juta. Cuba kira sekejap. Betul tak? Matematik Dulu matematik tak belajar betul-betul. Itu yang saya lemah sikit 100,000 nak sembahyang pun pegang kalkulator tu kali 2 kali dengan 1,000 bersamaan 10 ratus ribu, 10 ratus ribu lah, bukan 2 juta, 200 juta. 10 ratus ribu, 10 ribu, ratus ribu, ribu iaitu juta. 10 ribu, 200 ribu, 200 juta Maknanya dengan doa Nabi, kalau ikut kefahaman Syekh Yusri bin Rushdi, doa Nabi menyebabkan pahala satu solat kita sembahyang di Masjidil Nabawi, kita akan dapat pahala macam kita sembahyang sebanyak 200 juta di tempat lain. Kalau di Masjidil Haram pula baru dapat 100,000. Tapi di Masjid Nabi, satu solat di Masjid Nabi dengan sebab doa Nabi tadi, dan doa Nabi insya-Allah makbul, maka membawa kepada 100,000 di Masjid Makkah kali 2, 200,000 kali dengan 1,000. Sebab Nabi dah kata masjidku ini bersamaan satu solatnya 1,000 di tempat lain, peringkat awal. Kali dengan 1,000 dia jadi 200 juta. Jadi semestinya masjid Nabi adalah masjid yang paling afdal berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Ada juga ulama yang berpendapat Masjidil Haram lebih afdal. Berlaku khilaf sikitlah dari isu ini. Okey. Dan ialah mula-mula masjid yang dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia. Pada masa ia berhenti datang mula-mula berangkat berpindah dari Mekah ke negeri Madinah, iaitu berhentinya di sana di dalam kaum Bani Auf. Bukan kaum Bani Auf, kaum Bani Amr bin Auf. Tertinggal sikit Bani ibni Auf. Tertinggal sikit kaum Bani Amr bin Auf. Tapi kalau dia kata kaum Bani Auf pun betul juga lah, sebab Amr tu anak kepada Auf. Cuma yang tepatnya kaum Bani Amr bin Auf, keturunan zuriat Amr bin Auf, iaitu di kawasan Quba pada hari ini. Kata setengah ulama 4 hari, dan kata setengah ulama lebih. Ada yang kata 4 hari sebab Nabi sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari di Quba. Hari Jumaat waktu duha Nabi keluar. Lepas tu ada yang kata Nabi berada di perkampungan Bani Amr bin Auf selama 4 hari. Nabi sampai daripada Mekah sampai di Quba pada hari Isnin. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari. Hari Jumaat pada waktu duha Nabi mula keluar daripada perkampungan Bani Amr bin Auf menuju ke Madinah, menuju ke lokasi masjid Nabi pada hari ini. Dalam berjalan itu masuk waktu Zuhur di mana? Di Masjid Jumaat. Lalu Nabi pun berkhutbah kali pertama sembahyang Jumaat di Masjid Jumaat. Ada yang kata 4 hari, ada yang kata lebih. Kalau ikut Sahih Bukhari tadi, berbelas-belas hari Okey.
Kata setengah ulama 4 hari, iaitu 4 hari Nabi di perkampungan Bani Amr bin Auf. Dan kata setengah ulama lebih, iaitu berdasarkan riwayat Imam Bukhari yang menunjukkan Nabi berada di sana berhari-hari lamanya. Ada riwayat kata Nabi berada di sana 17 hari. 17 yauman. Dalam tempoh Nabi berada di Quba itulah Nabi membina Masjid Quba bersama dengan para sahabat. Yang Masjid Quba itu asalnya adalah merupakan tempat seorang lelaki Ansar yang bernama Kulsum Ibnu Hidm. Tempat beliau mengeringkan kurma beliau. Rumah beliau tepi tu, dekat kawasan Masjid Quba tu tempat beliau jemur kurma. Biar kurma yang dipetik, kalau nak makan sampai kering, dah ada kurma kering. Sebab orang dulu makanan asasnya kurma. Jadi kurma boleh dikeringkan, boleh tahan bertahun-tahun. Jadi akhirnya kawasan itu telah dibina masjid oleh Nabi SAW. Ada pendapat mengatakan Masjid Quba lebih awal lagi. Memang dah ada dah. Nabi datang solat saja di situ. Tapi yang kuatnya memang Nabi sendiri yang membina Masjid Quba. Dan riwayat mengatakan yang menunjuk arah kiblat adalah Jibril AS. Dan riwayat yang lain, Sayyidina Jibril yang tunjukkan Nabi mana arah kiblat daripada Masjid Quba menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Sebab ketika itu kiblat masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Sebab tu Masjid Quba boleh dianggap juga Masjid Qiblatain. Masjid ada 2 kiblat. Sebab peringkat awal Nabi solat di menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian akhirnya apabila turun firman Allah SWT, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika itu bertukar arah kiblat daripada Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Kata setengah ulama 4 hari dan kata setengah ulama lebih. Dan manakala terdiri masjid itu sembahyang Jumaat ia, kemudian berangkatlah ia ke bumi yang jadi tempat ia berkubur sekarang. Dan manakala terdiri masjid itu sembahyang Jumaat ia, kemudian berangkatlah ia. Kalau ikut ayat ni seakan-akan Nabi sembahyang Jumaat di Masjid Quba. Yang berlaku sebenarnya Nabi keluar daripada Quba pada waktu duha. Nabi meneruskan perjalanan ke tempat lokasi masjid Nabi pada hari yang masa tu belum ada masjid lagi. Kemudian masuk waktu solat Zuhur, solat Jumaatnya di Masjid Al-Jumu'ah pada hari ni. Sampai sekarang masjid tu masih ada. Sentan dengan Masjid Jumaat itulah rumahnya Sayyidina Itban, yang Nabi juga pernah solat di situ. Cuma masjid dia dah tak ada lah. Lokasinya diketahuilah. Okey. Kemudian berangkatlah ia, iaitu selepas main Jumaat di Masjid Jumaah, Nabi pun berangkat menuju ke bumi yang jadi tempat ia berkubur sekarang, iaitu dalam Masjid Nabawi, tempat lokasi Masjid Nabi pada hari ini. 37. Masalah Masjid Quba itu di mana letaknya? Di Madinah lah. Okay. Kata Qastallani, Quba boleh dibaca Quba, boleh dibaca Qiba. Quba ataupun Qiba, dua-dua betul. Biasa orang Mesir sebut Qiba, kita orang Melayu sebut Quba, dan dua-dua betul. Kata Qastallani, Quba bagi sepotong bumi, Quba bagi sepotong bumi yang antaranya dan antara negeri Madinah 3 mil atau 2 mil. 3 mil atau 2 mil, 3 batu atau 2 batu. Ini disebut perjalanan je lah. Kita boleh tengok, ini senang je. Tengok Google Map daripada Masjid Nabi ke Masjid Quba berapa kilometer. Tengoklah kejap. Sonok pula ada internet. Tengok kejap. Boleh buat catat sikit lah. Tapi kena berhenti awal ni. Nanti kan Syekh datang, kita duduk mengajar lagi. Kita berhenti pukul 5 minit kita berhenti. Masjid Nabawi, Masjid Quba. Masjid Quba dengan direction Al-Haram Al-Madani. Okey. 6.9 km. 6.9
kilometer. Boleh buat catatan Ini kalau ikut perjalanan kereta lah Wal'an al-masafah bainal masjidain huwa sitah wa tis'ah 6.9 kilo metron 6.9 kilometer Ini kalau ikut jalan kereta lah iaitu kalau naik kereta lebih kurang 12 minit. Kalau jalan kaki lebih kurang 46 minit. Nabi daripada Masjid Nabi ke Quba kadang-kadang naik kenderaan, kadang-kadang berjalan kaki. Khususnya pada hari Sabtu lah Maka di sinilah terdiri sebuah masjid yang membangunkan dia oleh Nabi SAW, dan inilah masjid yang dibangunkan atas takwa pada satu qaul daripada jamaah, daripada salaf. Setengah daripada mereka itu ialah Ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas berpendirian, maksud ayat Quran la masjidun ussisa ala taqwa itu merujuk kepada Masjid Quba dan ialah masjid Bani Amr bin Auf. Dulu orang panggil Masjid Bani Amr bin Auf. Sekarang ni orang kata ana urid an azza ila Masjid Bani Amr bin Auf. Huwa fin. Orang Madinah mungkin tak tahu dah. Sebab yang glamournya sekarang adalah Masjid Quba Dan di tengah-tengahnya tempat dan di tengah-tengahnya tempat terum. Tempat terum unta Nabi SAW. Terum ni nampak gayanya adalah mabrok tu. Tempat unta Nabi berhenti Bila Nabi sampai dia ada satu di Masjid Quba tu, sampai sekarang kita ketahui orang Madinah beritahu di sini dulu unta Nabi berhenti. Dan Nabi pun turun daripada unta Nabi di lokasi itu. Sekarang ni dia berada di depan sikit dalam Masjid Quba, tapi dia berada di depan kawasan lapang, kawasan sahah dalam Masjid Quba. Siapa yang pergi umrah baru ni, kita tunjuk tempat dia lah. Terum. Mungkin terum tu maksud dia tempat tu lah. Sebab apa lagi, takkan tempat trauma Dan di tengah-tengahnya, maksudnya tengah Masjid Quba itu tempat terum, entah Tapi saya faham di sini maksudnya tempat mabrok tu lah, tempat unta Nabi berhenti Unta Nabi SAW. Dan pada suhunnya, kawasan lapang tu, kawasan lapang masjid itu, daripada barang yang mengiringi kiblat ada serupa mihrab, ialah awal tempat rokok padanya oleh Nabi SAW di sana. Cuma sekarang ni dah tak tahu dah tak tahu di mana. Yang kita tahu tempat unta Nabi bertapak tu, kemudian di mana lokasi Nabi solat. Dia berada di dalam masjid lah. Kalau kita tengok masuk dalam Masjid Quba, dia ada dia ada kubah dia. Di atas tu dia buat tanda dua titik dua lubang di atas kubah tu. Mana ada kubah lain, mana ada lubang. Kubah dia ada lubang, dua lubang Jadi dikatakan Nabi solat di antara dua lubang tersebut Okey. Cuma yang disebutkan di sini adalah berdasarkan apa yang pernah dilihat oleh para ulama dulu. Sekarang ni semuanya dia dah tak ada Dan pada suhunya daripada barang yang mengiringi kiblat ada serupa mihrab, ialah awal tempat rukuk padanya oleh Nabi SAW di sana. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada bab yang baru, babus salati fi masjidi Quba, insya-Allah Okey, ada sebarang soalan sebelum kita tangguhkan majlis? Ada sebarang soalan? Masalah 33. Maksud membersihkan perut dan membersihkan perut. Masalah 33. Okey, beberapa orang lelaki yang suka mereka itu membersihkan perutnya dan anggotanya. Perut di sini maksudnya membersihkan kemaluannya. Masukkan perut di sini bukan bersihkan perut. Maksudnya buang air, istinja. Bila mereka istinja menggunakan air. Kebanyakan orang masa tu mereka istinja menggunakan batu.
Orang Quba, mereka sebab air banyak tempat mereka. Telaga Bi'ru Aris kat situ. Lepas tu telaga dekat tempat Nabi sampai, tempat Nabi berteduh pun dekat situ. Jadi banyak air. Jadi mereka lebih gemar beristinja menggunakan air. Beza dengan orang Mekah air payah dapat. Jadi mereka istinja guna batu. Jadi Allah memuji mereka dengan menyatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Jadi itu yang disebutkan di dalam masjid itu, ada di dalam Masjid Quba itu beberapa orang laki-laki yang suka mereka itu membersihkan perutnya dan anggotanya, iaitu membersihkan kemaluan mereka di depan dan juga ke belakang menggunakan air. Istinja menggunakan air. Jelas lagi? Okey. Sebab perut kalau bernajis memang kena guna air, tak boleh guna batu. Tangan kalau bernajis tak boleh dilap celet dengan batu ataupun dengan tisu. Masih lagi dianggap bernajis. Yang dimaksudkan yang Allah puji ni sebab di tempat itu, kubur dan dubur itu boleh menggunakan batu, tapi mereka lebih gemar menggunakan air. Okey, mereka buang dengan batu, lepas tu mereka bersihkan dengan air. Jadi sikap mereka yang suka kepada kebersihan ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama bersijak guna batu juga bersih, sebab hilang air najis. Tetapi mereka lebih gemar untuk biar bersih betul-betul, langsung tak ada kesan. Sebab kalau batu still ada, dia masih ada, air dah tak ada, air najis tak ada, tapi asalnya masih ada, kesannya masih ada. Lepas tu bersijak menggunakan batu adalah rukhsah. Lepas tu kalau orang yang bersijak dengan batu, lepas tu kering, tiba-tiba dia masuk dalam bekas air, kolah air yang kurang daripada 2 kulah, berubah ke tak berubah ke air itu semua jadi mutan najis. Sebab kemaluan dia masih, hakikatnya masih ada najis, tapi dimaafkan. Dia pergi celup dia dalam kolah tu, okey, air itu jadi mutan najis. Okey. Beza kalau kita istinja guna air, memang dah tak ada langsung sebarang najis. Kita masuk dalam kolah lepas tu pun tak ada masalah apa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Boleh kita berhenti setakat dahulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على عد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.